Salam sejahtera murid. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan ketaksamaan linear. Tetapi sebelum itu, cikgu nak tanya kamu semua, adakah kamu masih lagi ingat soalan seperti ini? Iaitu persamaan linear. X tambah 5 sama dengan 7. Bagaimanakah untuk menyelesaikan persamaan linear ini? Okey, murid ingat lagi tak? Langkah pertama, kita bulatkan sebutan. Okey, langkah pertama kita bulatkan sebutan. Okey, mana satu sebutan dalam persamaan ini? Betul, pandai murid. Sebutannya adalah X. Itu langkah pertama. Okey, kemudian tanda sama dengan kita tuliskan dalam satu baris yang sama. Okey, langkah kedua, okey, kita pindahkan. Okey, pindahkan operasi. Sekiranya operasi tambah, kita pindahkan ke kanan, dia akan menjadi operasi tolak. Kalau operasi tolak, dia akan bertukar menjadi operasi tambah. Bagaimana kalau operasi darab, murid? Betul, kalau darab, dia akan bertukar menjadi bahagi. Dan kalau bahagi pula, kalau bahagi, dia akan berubah menjadi darab. Okey, so sama dengan adalah di sebelah bahagian tengah-tengah, sebutan mestilah di sebelah kiri. Dan nombor semua mestilah ada di sebelah kanan. Kiri, tengah, kanan. Okey, apakah nombor yang ada di sebelah kanan? 7. Okey, sekarang yang ini. Tambah 5. Tambah 5, bila cikgu pindahkan ke kanan, akan menjadi operasi apa, murid? Rujuk balik. Kalau tambah, dia akan menjadi apa? Tolak. Jadi, dia akan menjadi tolak 5. Tambah 5, pindah ke kanan menjadi tolak 5. Jadi, apakah jawapannya? X sama dengan 7 tolak 5. Kita akan dapat 2. Okey? Ini cara untuk menyelesaikan persamaan linear. Jika kita hendak menyelesaikan ketaksamaan linear, sama sahaja caranya. Cuma bezanya tanda sama dengan ini akan berubah kepada simbol lebih besar ataupun kurang daripada, lebih besar atau sama dengan, dan kurang daripada atau sama dengan. Dia akan menjadi 4 simbol ini. Ikut soalan. Apa simbol yang diberikan, kita ikut simbol itu. Dan satu lagi cikgu nak kamu ingat ya. Okay, ini tips yang pertama, murid kena ingat. Tips yang kedua, ini tips yang ketiga, simbol ketaksamaan. Okay. Tips yang keempat, apabila kita darab atau bahagi dengan nombor negatif. Ingat ya, kalau darab atau bahagi dengan nombor negatif, simbol ketaksamaan ini akan berubah. Kalau simbol ketaksamaannya lebih besar daripada, kita perlu tukar kepada kurang daripada. Jika simbolnya kurang daripada, kita perlu tukar kepada lebih besar daripada. Kalau simbolnya kurang daripada atau sama dengan, akan menjadi simbol apa, murid? Betul, pandai murid, akan menjadi lebih besar atau sama dengan. Dan jika simbolnya lebih besar atau sama dengan, dia akan tukar menjadi kurang daripada atau sama dengan. Murid, tolong ingat ya. Okey. Okey. Lebih besar atau sama dengan, dia akan bertukar menjadi kurang daripada atau sama dengan. So, tolong ingat 4 tips ni murid ya. Okey. So, marilah kita lihat soalan ketaksamaan. Ya. Okey, kita lihat soalan nombor 3. Okey, X tambah 5 lebih besar atau sama dengan 7.
Kita bulatkan sebutan. Langkah pertama, bulatkan sebutan. Sebutannya adalah X. Okey. Kemudian kita ikut simbol yang ada ni. Lebih besar atau sama dengan nombor 7. Okey, tambah 5. Pindah ke kanan akan menjadi apa, murid? Betul, akan menjadi operasi tolak. Okey, next. 7 tolak 5, kita akan dapat 2. Jadi jawapannya adalah X lebih besar atau sama dengan 2. Ini jawapannya, murid. Boleh, murid? Okey, bagus. Sekarang kita lihat soalan nombor 4. Okey, langkah pertama kita bulatkan sebutan. Okey. Lepas tu, simbol ketaksamaan. 7 tolak 5. Pindah ke kanan akan menjadi? Betul, tambah 5. Jadi jawapannya adalah 7 tambah 5, kita akan dapat 12. Jelas, murid? Okey, cikgu teruskan dengan soalan nombor 5. Soalan nombor 5, 4X. 4X adalah operasi darab. 4 darab X, kita akan dapat 4X. Jadi, kalau kita nak X sahaja, 8 akan menjadi operasi apa, murid? Kalau darab, pindah ke kanan akan menjadi operasi apa? Betul, akan menjadi operasi bahagi. Okey, jadi 8 bahagi 4, kita akan dapat X lebih besar atau sama dengan 2. Jelas, murid? Okey, bagus. Kita lihat soalan nombor 6. Okey, negatif 4 darab X. Kita akan dapat negatif 4X. Jadi, kalau kita nak X sahaja, 8 darab pindah ke kanan akan menjadi bahagi. Bahagi dengan apa? Negatif 4. Okey, murid ingat lagi, kalau cikgu darab atau bahagi dengan nombor negatif, apakah yang akan berlaku pada simbol? Betul, simbolnya akan berubah. Simbolnya akan berubah. Okey, kalau lebih besar daripada atau sama dengan, dia akan berubah menjadi kurang daripada atau sama dengan. Ingat, bila simbol akan berubah? Ya, simbol hanya akan berubah apabila kita darab atau bahagi dengan nombor negatif. Jadi, kita akan dapat berapa, murid? 8 bahagi negatif 4, kita akan dapat negatif 2. Jelas, murid? Bagus. Marilah kita lihat soalan nombor 7 sekarang. Okey, soalan nombor 7, sebutannya adalah X. X per 3 maksudnya adalah X bahagi 3. X bahagi 3. Kalau X bahagi 3, bahagi pindah ke kanan akan menjadi operasi apa, murid? Betul, akan menjadi operasi darab. Jadi, bahagi 3 pindah ke kanan akan menjadi darab 3. 4 darab 3, kita akan dapat 12. Mudah kan? Betul. Okey, sekarang kita lihat soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 adalah X bahagi dengan negatif 3. Okey, dia bahagi dengan negatif 3. Okey, bahagi dengan negatif 3. Jadi, bila kita pindahkan ke kanan, dia akan menjadi operasi apa, murid? Bahagi pindah ke kanan akan menjadi operasi? Betul, operasi darab. Jadi, 4. Okey, darab. Okey, darab dengan apa, murid? Darabkan dengan negatif 3. Jadi, apa kesilapan yang telah cikgu lakukan, murid? Cuba, siapa boleh beritahu cikgu apa kesilapan yang telah cikgu lakukan? Ya, betul. Kesilapan yang cikgu lakukan adalah simbol ini. Simbol perlu berubah. Kenapa simbol perlu berubah? Betul, simbol perlu berubah kerana kalau darab atau bahagi dengan nombor negatif,
simbolnya perlu berubah. Betul kan? Jadi, kita perlu tuliskan X lebih besar atau sama dengan 4 darab negatif 3. Jadi, apakah jawapannya, murid? Betul, 4 darab negatif 3, kita akan dapat negatif 12. Jelas, murid? Bagus. Ingat ya, sentiasa ingat. Jika kita darab atau bahagi dengan nombor negatif, simbol perlu berubah. Ini simbol asal. Kita perlu tukar kepada simbol yang songsang. Okey? Baiklah, marilah kita lihat soalan nombor 9, murid. Apakah sebutannya? Betul, sebutannya adalah positif 2x. Ini sebutannya. Jadi, kita tuliskan 2x. Okey, 7. Okey, tolak 3. Pindah ke kanan akan menjadi apa? Ya, akan menjadi tambah 3. Okey, simbol tak berubah. Ikut sama. Kenapa? Sebab ini bukan darab atau bahagi dengan negatif. Betul? Okey, jadi 2x kurang daripada 7 tambah 3. Kita akan dapat berapa, murid? Ya, kita akan dapat 10. Okey, sekarang 2 dengan x ni operasi apa? Operasi darab. Kalau cikgu nak x sahaja, maka x kurang daripada 10. Operasi apa? Bahagi. Sebab darab pindah ke kanan akan menjadi bahagi. Jadi jawapannya 10 bagi 2 kita akan dapat 5. Boleh, murid? Okey, bagus. Sekarang kita lihat nombor 10. Nombor 10. Sebutannya adalah negatif 2x. Okey? Jadi, negatif 2x. 7 tolak 3 akan menjadi tambah 3. Jadi, negatif 2x. 7 tambah 3, kita akan dapat 10. Okey, simbol perlu berubah ke atau sama, murid? Ya, simbol tidak berubah. Simbol masih sama. Sebab ini bukan darab atau bahagi dengan negatif. Okey, next. Sekarang, kalau kita nak x sahaja. Okey, x sahaja. Negatif 2. Operasinya adalah negatif 2 darab x. Kita akan dapat negatif 2x. Jadi, operasinya adalah darab. Kalau operasinya darab, pindah ke kanan akan menjadi operasi bahagi. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan negatif 2. Murid, bila bahagi dengan negatif, apa perlu kita lakukan pada simbol? Betul, kita perlu songsangkan. Jadi, kita akan dapat x lebih besar daripada 10 bagi negatif 2, kita akan dapat negatif 5. Jelas, murid? Faham kan? Ingat tipsnya. Bulatkan sebutan. Kemudian, operasi tambah, pindah ke kanan akan menjadi operasi apa? Tolak. Kalau tolak, tambah. Kalau darab, betul bahagi. Kalau bahagi, pandai akan menjadi darab. Dan tips yang seterusnya, ingat. Hanya kalau darab atau bahagi dengan nombor negatif, simbol kita perlu tukarkan. Simbol akan berubah. Jelas, murid? Okay, thank you. See you again. Selamat menjawab soalan yang akan cikgu berikan.